berkaliber. Okay, so sebelum tu kan, saya nak tanyalah, sebelum tu saya nak tanya, uh, apa yang kita semua faham mengenai disiplin? Apa yang awak semua faham? Boleh tak type dekat chat box? Sebelum saya teruskan untuk perkenalkan kita punya speaker, boleh tak masing-masing share dekat chat box apa itu disiplin dari segi pemahaman awak lah. Kita punya personal punya pemahaman disiplin tu apa? Boleh tak type dekat chat box? Apa tu disiplin? Self-discipline. Self-discipline tu apa? Yang you guys faham lah. Okay. Mungkin Mas boleh type sikit. Okay, Howard. Tingkah laku yang bertata tertib. Tingkah laku bertata tertib. Okay, yang lain boleh tak type dekat chat box. Apa pemahaman you guys mengenai self-discipline? Apa yang you guys faham? Attitude. Okay, attitude. Thank you, Mother. Mother cakap attitude. Lagi yang lain? Boleh tak? Sebelum kita start, kita nak kita orang kata santai-santai, kongsi sikit, fokus. Mas kata fokus. Syah cakap sikap yang konsisten. Okay. Yang lain? Okay. Nurin? Nurin apa yang Nurin faham dengan disiplin? Mungkin Nurin boleh share. Wan, Kila, apa yang Kila faham dengan disiplin? Type je, simple-simple je. Yang faham lah. Okay. Kemampuan untuk terus konsisten. Okay. So kan, kita tengok sekejap lah. Okay. Apa tu disiplin? Disiplin untuk sukses tu kan adalah crucial factor yang datang untuk kita capaikan kejayaan. Dia melibatkan kita punya konsisten. Betul, tadi ada Cha cakap, beberapa orang cakap konsisten, effort kita dan juga self-control serta kemampuan untuk fokus dalam capai kita punya goals. Okay. So sebelum kita teruskan kan dengan kita punya ni, boleh tak saya minta Nurin, Nurin boleh tak bacakan key aspect of discipline to your success ni? Boleh tak bacakan? Open mic, boleh tak bacakan? Key aspect of discipline to your success. First, set clear goals. Second, develop a routine. Third, prioritize tasks. Then avoid procrastination. Stay committed and consistent. Practice time management. Sia-sia Nurin. Sia-sia Nurin. So, tanpa melengahkan masa lagi kan, saya nak perkenalkan lah. Perkenalkan kita punya speaker of the day untuk topik yang menarik kita malam ni. Tapi sebelum tu, kita tengok video ni dulu. Okay, kita tengok video ni dulu. Okay. Take note tau, saya akan play 2 kali. Nanti catat dekat nota apa yang you guys dapat. So kita tengok video ni dulu. Okay, sekali lagi. Okay. So dah tulis dah catat nanti speaker kita akan tanya tau based pada video ni. So make sure you guys akan fine pula sekali lagi. Alright. So saya nak perkenalkan lah kita punya speaker malam ini. Okay. So saya nak perkenalkan kita punya speaker malam ini Encik Ifdal Hidayat Amir Sharifuddin, berasal daripada Setiawan Perak.
Beliau mempunyai ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik elektronik dari UTM Atma, mempunyai 20 tahun pengalaman dalam Angkatan Tentera Malaysia yang kini beliau berpangkalan di Sabah, pernah terlibat dalam misi pengaman Malbat di Lebanon selaku pegawai keselamatan bersama tentera Itali dan pernah mendapat Best Team Manager of Contingency on Equipment Malbat untuk Malaysia Battalion, berpengalaman luas dalam pentadbiran, pegawai perhubungan serta pegawai risikan dan beliau juga bakal bersara tak lama lagi. So, tanpa melengahkan masa dan dengan rasa penuh bangga, saya menjemput speaker kita malam ni, Encik Ifdal Hidayat Amir Sharifuddin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang saya hormati pasangan host kita yang hebat, yang sentiasa keep kita energetik, itu B. Elmira dengan B. Nori. Yang berbahagia, Mr. Ken. Thank you so much, Mr. Ken, for this opportunity. Selamat Tahun Baru Cina. Sekiranya saya belum terlambat ataupun di kesempatan ini, selamat Tahun Baru Cina juga untuk Mr. Ken dan keluarga. Supervisors, seniors and all Kukuan family members yang hadir pada malam ni. So thank you so much untuk sesi yang sangat-sangat dinantikan sebabkan atas kesempatan Chinese New Year juga kan. So saya terpanggil dan inilah diberi peluang lah untuk berkongsikan sedikit perkongsian pengalaman dan juga knowledge tentang disiplin. So topik malam ni memang agak interesting. So ini relate dengan video kita tadi. So anybody yang dalam kita punya session sekarang ni boleh tak type sesuatu dekat dalam chat box kita apa yang tuan-puan nampak dalam video tu tadi. Dalam video 20 second tadi tu apa yang you nampak? Dalam video tu ada tulisan, ada apa gambar ke kan? Nah, so boleh tak anyone, semua ke siapa, kita type dulu kat chat box untuk saya keep you all bear in mind tentang topik utama kita malam ni. Okay, Kak Nas, thank you. Kawal perasaan, emosi. Okay, if tak control apa yang difikirkan, kita boleh control. Okay, translation dia, okay, betul. That is the keyword dia, okay. Lagi ada? Anybody? It's not only you nampak pada sudut yang you nampak physically, but maybe on your own perception. Sebab this is the important thing to deliver, to continue my sharing tonight, because benda ni lah yang akan membawa kita kepada next state dia. Okay, everything start with mindset, correct? Exactly, self-discipline. Alright, thank you so much untuk yang dah aktif dalam chat box tu. Exactly, the keyword dalam video tadi tu adalah thought. Kalau you tengok thought, pemikiran, fokus, yang mana kita sebut tentang disiplin. So, before saya melangkah selanjutnya, saya mohon sangat-sangat everybody yang ada dalam ni untuk tolong pinjamkan saya mata, telinga dan yang paling penting tolong pinjamkan jiwa tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa yang saya akan sampaikan ni berkemungkinan besar akan mengubah diri kamu semua untuk menjadi the better version of person esok hari. Okay, saya ambil opportunity ni, ambil cabaran yang diberikan oleh Mr. Ken pada saya untuk malam ni, because sesi ini sangatlah istimewa di malam minggu, di malam mana orang sepatutnya beristirahat, memikirkan aktiviti apa hari minggu dia nak buat kan. But my task today is to give you all a bit sharing which can be impact to you all to be success personal in future. Alright, so hopefully sharing saya pada malam ni akan dimanfaatkan untuk bersama-sama. Okay, so yang akan membantu saya pada malam ni Madam Nori, saya punya team leader. So kita boleh start dengan kita punya slide. Kepada tuan-puan yang masih lagi belum ada jiwa untuk membuka kamera tu, this is the right moment for you to make a first step. Okay, alright. So generally, okay, ladies and gentlemen, bear in mind,
membentuk disiplin diri ni dia ada 6 perkara yang paling asas. Okey, boleh saya minta tak dua orang untuk bacakan apa yang tertulis dekat situ. Kalau nampak dekat skrin saya ni, NBO Wawa, boleh bantu tak? Boleh bacakan 3 pillars yang sebelah kiri tu dulu. Boleh? First, kurangkan gangguan, bahagikan setiap tugasan, belajar kawal diri. Okay, thank you so much. So 3 tu ingat Alright. Seterusnya boleh saya minta BA Alice bacakan 3 point yang sebelah kanan tu. BA Alice ada? Okay, BA Alice mungkin tak ada. Saya minta ni lah, Mas Linda Said. Okay, boleh bacakan apa 3 point yang awak nampak dekat dalam slide tu. Sentiasa bertanggungjawab, sentiasa mempunyai kesedaran diri, memberi ganjaran pada diri sendiri. Okay, thank you so much. Chance segelik-gelik untuk kita punya sahabat yang dah bacakan. Okay, ladies and gentlemen. Now, please borrow your focus untuk perkara yang akan saya sampaikan seterusnya. Okey, ini 6 perkara utama ni yang membentuk disiplin diri ini adalah antara yang telah dibuat kajian. So inilah antara yang dikongsikan kepada seseorang untuk dia berjaya membentuk disiplin diri dia. Macam mana dia nak kurang, dengan caranya adalah mengurangkan gangguan. Macam mana you nak kurangkan gangguan? Sebab kita sentiasa bekerja dengan ada distraction. Sentiasa kehidupan kita ada halangan. So pentingnya disiplin diri ini dengan cara kita manage fokus tadi. Okay. Perkataan yang akan berulang-ulang adalah fokus untuk membentuk disiplin. So kita kena kurangkan gangguan tu supaya kita boleh fokus, kita membentuk disiplin diri kita. Seterusnya adalah sama juga, bahagikan setiap tugasan. Kita ada banyak job spec. Tapi saya sentiasa berasa sangat kagum dengan Kun-Puan family ni sebab majoritinya adalah daripada wanita. Yang mana sedia maklum wanita ini multitasking. Dia mampu buat 1, 2, 3 perkara dalam satu masa. Hebatnya kita semua pada malam ni juga, dalam masa kita sepatutnya meluangkan masa kepada perkara yang lain, kita boleh fokus untuk sesi yang sangat istimewa malam ni untuk menimba ilmu. Okay. Seterusnya adalah belajar kawal diri. Macam mana kita nak membentuk disiplin diri secara umumnya, kita kena belajar kawal diri kita dari segi emosi, spiritual kita dengan rohani kita. Dan next adalah sentiasa bertanggungjawab. Kita mesti sentiasa letakkan diri kita ni seorang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab kepada apa? Kalau dalam agama kita lah, terutamanya agama Islam kan, antara selalu orang cakap hablum minallah, hablum minannas. Kita mestilah bertanggungjawab kepada Allah. Kita mesti bertanggungjawab sesama kita. Alright? Kita kena ada satu pandangan tu, satu pemikiran tu. Alright, seterusnya adalah sentiasa mempunyai kesedaran diri. Jangan shock sendiri kan. Kita apa juga kita buat dalam kehidupan kita ini, kita mesti ada check and balance. Kita mesti tahu di mana kemampuan diri kita. Dan kita mesti kenal, KENAL, kenal. Kita kenal siapa diri kita, kita kenal siapa organisasi kita, kita kenal siapa audience kita, then kita boleh fokus and state dia, kita akan membentuk diri yang, disiplin diri yang sempurna, yang bagus. Okay, last sekali kita perlu memberi ganjaran kepada diri kita because dalam menghadapi atau memperjuangkan disiplin ini, dia akan sacrifice, dia akan penat, dia akan stres. So dalam kita menghadapi benda-benda ini, kita perlu juga reward diri kita untuk kita recount balik ataupun recheck balik apa yang kita dah buat. Alright so far saya harap semua fokus dan sedia untuk terima yang next punya input. Okay, so next slide is benda yang utama yang kita nak kongsikan pada malam ni. Kalau tuan-puan ingat kita punya first slide tadi kan, it's not why, it is how to develop self-discipline. Kenapa? Kenapa saya cakap kenapa bukan why, dia more to how. Okay,
Jangan ada kekeliruan ladies and gentlemen, sebab dalam kehidupan kita ini memang tidak dinafikan kita sentiasa bertanya kenapa. Untuk kita maju ke depan, kita sentiasa bertanya dengan diri kita, kenapa kita hidup? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita berjaya? Kenapa kita membantu orang? Kenapa? Kan? Tapi untuk topik malam ini sangat penting sebab dia adalah satu kaedah atau satu taktik untuk kita tingkatkan disiplin diri kita mestilah melalui bagaimana. How? Sebab membentuk disiplin diri seseorang, dia memerlukan tindakan, dia memerlukan pengorbanan, dia memerlukan satu perkara yang meletakkan diri seseorang itu untuk fokus. Dia punya thought kena betul. You kena ada satu fokus. Kalau you letak banyak-banyak fokus dengan strategi you yang macam-macam, then you akan lost. Okay. So far so good semua. Nampak macam semua tekun je. Okay, boleh unmute. Okay. Good. Alright, thank you. So, point yang pertama. Bagaimana untuk seseorang meningkatkan disiplin diri? Ladies and gentlemen, thank you so much untuk B. Nuri tadi sebab dah memperkenalkan diri saya. 20 years in a military as a officer is not easy. Bukan sesuatu yang mudah. You have to sacrifice your soul, your mental, your family, everything for the purpose untuk mempertahankan negara. Because of what? Because why? Anything orders yang sampai kepada mana-mana anggota ataupun pegawai tentera, perkara yang terlintas di fikiran dia adalah negara. Nah, that's why dengan pengalaman saya tu, saya boleh kongsikan perkara-perkara ini untuk tuan-tuan ambillah iktibar ataupun ambillah kebaikan dia untuk diimplementasikan dalam diri. Okey, ada 6 poin dekat sini. Okey, 6 poin ni tuan-tuan boleh screenshot. Tetapi yang penting adalah apa yang saya akan sharekan dari segi saya punya inilah lisan saya, percakapan saya. So, 6 perkara pertama yang kita perlu tingkatkan untuk disiplin diri adalah bermula dari sekarang, tuan-puan. Kita mesti bermula dari sekarang. Kedua, kita mesti berusaha ke arah matlamat yang kita nak capai. Ketiga, mesti berada dalam lisan yang betul dengan positif. Kena bangkit dari jatuh dan terakhir tenang menghadapi stres. Okey, sekarang saya akan jelaskan taktik ni ataupun perkara ini yang mana akan membawa tuan-tuan punya fokus tadi tu untuk membentuk self-disiplin. Okey, kita pergi pada yang pertama, bermula dari sekarang. Apa yang kita nak mulakan? Right. Macam mana kita nak tingkatkan kita mendisiplin diri? Nak bermula sekarang ni ada apa? Ada 4 perkara. Yang pertama adalah visualize. Visualize your success. Kita semua tuan-puan mesti membayangkan, mesti ada gambaran dekat dalam fikiran kita supaya kita fokus. Kita mesti membayangkan dalam fikiran kita apa yang aku nak berjaya. Sepaling-paling kecil kita nak berjaya adalah pelajaran lah. Itu kita kena gambarkan. Kita kena sentiasa menggambarkan kita habis belajar, kita masuk U. Kan? So pertama, visualize kejayaan. Kedua, kita mesti ada specific plan. Apa maksud specific plan? Dia tidak mencukupi dengan bila orang tanya, apa cita-cita kamu? Saya nak berjaya. Itu tak spesifik. Dia mesti spesifik. Apa cita-cita kamu? Saya nak jadi kaya raya sebab saya nak tolong orang. Dia mesti ada spesifik kat situ. Supaya barulah kita boleh narrow down ke mana fokus kita nak pergi. Lagi you bagi general, lagilah fokus you tak akan ada. Okay, fokus ni satu titik tau. Kalau you boleh bayangkan satu ruang besar, you letak satu titik, you fokus kat titik tu je, you akan nampak. Okay, perkara yang ketiga adalah mini goals. Kita nak nampak banyak benda, kita akan jadi terumbang ambing. Kita akan jadi keliru. Mana satu kita nak ambil. So, kita kena ada mini goal. Dalam fokus kita, kita mesti ada satu matlamat yang kecil. So, kita kena fokus satu. Kalau pernah dengar, ada satu cerita, what is the best way to eat an elephant? Kan, pernah dengar satu kaedah tu kan? So, kita kena ambil sikit-sikit. Kalau orang tengok besar elephant tu, mustahil lah orang cakap. Jadi kita kena ambil sikit-sikit. Akhirnya akan habis.
So fokus untuk mendapatkan disiplin ni adalah salah satu dia bermula dengan ada mini goals. Last sekali role model. Perkara yang keempat dalam memulakan langkah dari sekarang adalah mesti ada role model. You nak berjaya, you mesti ada role model. Siapa you punya contoh dalam kehidupan you? Kan? Sekarang ini saya personally cakap dengan tuan-puan, kenapa saya mengambil semangat ni untuk berkongsi dengan tuan-puan, because Mr. Ken, puan-puan is saya punya role model. Sebab dia punya tujuan dia untuk menyebarkan bahasa Mandarin ini untuk menubuhkan ataupun membina jambatan keharmonian tu antara setiap bangsa dalam negara Malaysia ni dengan bahasa. Sebab bahasa ini mengeratkan lagi silaturahim lah kan. Kalau you tak faham orang cakap, macam mana you nak respon? So you kena ada role model. Siapa role model you dalam kehidupan hari-harian? Okay, so 4 perkara itu antara perkara yang you kena laksanakan bermula dari sekarang. So poin yang kedua, berusaha ke arah matlamat yang ingin dicapai. Okay, sebelum tu saya nak tanya, ada tak siapa-siapa yang kat sini pernah, bukanlah pernah, ada tak siapa-siapa yang kat sini boleh bagi tahu sama ada chat box ataupun boleh unmute your mic, bagi tahu apa matlamat, satu je nak tahu. Apa matlamat you hadir kelas BAW malam ni? Boleh tak siapa-siapa? Dalam chat box boleh, unmute mic pun boleh. Satu je nak tahu, apa matlamat you? Tak kisah, tak ada salah, tak ada betul. Setiap apa jawapan tu adalah jawapan yang baik. Anybody? Apa matlamat? Kita hadir malam ni? Okay, yes, ambil tuntut ilmu. Alright? Lagi ada tak? Dan kalau boleh ada 2-3 jawapan lah yang berbeza. Knowledge, alright, thank you. Lagi, last. Apa matlamat kita malam ni? Kita nak dapat apa? Ilmu, nak dapat knowledge, pengalaman. Ni kan, okay, nak ambil tips orang je. Okay, well done, bagus, thank you. Nak tambah knowledge, okay. So banyak kita nak tambah knowledge kan. Sebab kita nak belajar daripada orang. Kita tak nak susah, kita ambil pengalaman daripada orang, nak belajar, nak dapatkan disiplin tu, nak dapatkan benda yang baik tu. Okay, apa benda utama dalam berusaha ke arah matlamat ni adalah, benda dia adalah kecemerlangan versus kesempurnaan. Okay, tuan-puan mesti ada dalam mindset, dalam fokus, tidak ada orang dalam dunia ni, tidak ada satu pun manusia hamba Allah dalam dunia ni yang sempurna. Okay, so kita jangan streskan diri kita untuk menjadi seorang yang sempurna. Memang takkan berjaya, memang tak ada orang yang sempurna. Tak ada. Tapi kita kena ada satu fokus untuk menjadi seorang yang cemerlang. Macam mana kita nak jadi cemerlang? Tanya diri you, ke arah mana? Fokus you nak cemerlang dari arah mana? So hari ni well done kepada semua, sebab you all dah cemerlang meminjamkan saya mata dan telinga dan jiwa selama lebih kurang 5 minit saya bercakap. So itu dah kecemerlangan you all dapat pada malam ni. Sikit tapi bermakna pada saya. Alright? Okay. Itu je untuk ke arah matlamat. You nak kena ada, you kena tahu beza kecemerlangan dengan kesempurnaan tu. Sebab kalau you mengejar kesempurnaan, then you akan stressful. You akan give up. You akan benda-benda yang negatif lah. So kita elakkan benda tu, kita fokus kepada kecemerlangan. Alright? Okay, perkara yang ketiga, berada di landasan yang betul dengan keteguhan yang positif. Macam mana nak berada dalam landasan yang betul ni? Okay. So, kita nak berada dalam landasan yang betul, okay, dalam keteguhan yang positif ni, ada 3 cara. Alright, you boleh catat lah. Pertama, wingman ataupun you punya co-pilot ataupun you punya pilot sendiri yang nak bawa. Dalam perempuan, menariknya kita dah ada new seat, iaitu kita wujudkan seat partner. Okay, dalam military, kita konsep dia buddy-buddy system ataupun mentor-mentee. Tapi dalam perempuan, thank you to the HOD, of course lah to Mr. Ken, telah wujudkan seat partner. Penting sebab apa? Bila kita buat sesuatu benda, kita mesti ada orang yang menegur kita. Kita tak nampak diri kita, orang yang nampak diri kita. So penting ada wingman, pilot yang boleh membantu kita
untuk mencapai kejayaan kita in future ni. Apa kita punya fokus, so kita kena cerita kat si partner kita. So dia akan bantu kita. Oh hari ni kita tak dapat macam ni, so apa, dan kita akan remind ke dia. Kedua, habit. Kita kena ada habit untuk berjaya mendapatkan fokus tu. Untuk kita tingkatkan self-disiplin kita. Kalau kita nak ada disiplin, kita nak ada fokus, tapi habit kita tak ubah. Kita buat benda yang ikut tergerak. IT kan, kita banyak IT. IT ni ikut tergerak. So, benda tu takkan berjaya membawa kita kepada fokus. Alright? So last adalah celebrate. Yang mana saya cakap tadi, kita mesti reward. Setiap kecemerlangan yang kita dapat, kita mesti celebrate. Sekecil-kecil kita punya buat celebration, apa dia? Kita belilah sesuatu untuk diri kita. Ataupun kita sedekah kepada orang. Dalam kumpulan juga menarik dia, kita ada encouragement. Yes, self-reward. Reward diri sendiri. Apa yang you nak beli? Nah, sekecil-kecilnya. Macam saya nak reward diri saya, cara dia saya memberi kebahagiaan kepada orang. Saya kongsikan kebaikan tu. Saya kongsikan benda yang apa yang saya mampu nak memberikan kebahagiaan ke orang. Itulah cara saya nak reward diri saya. Alright? Okey, kita pergi kepada perkara yang keempat, iaitu terus bangkit dari jatuh dan tersadung. Okey, sebelum tu, sebab saya nampak ramai yang tunduk menulis kan. Masih okey ke? Masih on track ataupun saya laju sangat cakap? Okey. Yeah. Thank you. Alright, thank you so much. Because why? Ladies and gentlemen, actually tonight is a very tough period for me. Alright? I have only about 30 minutes to 45 minutes out sudden sebab masa ni adalah masa-masa untuk kita menenangkan fikiran kan. Tapi that's why saya cakap, if you focus, if you letakkan satu fokus, nescaya insya-Allah besok you akan menjadi seseorang yang lebih baik daripada yang hari ini. Okey? Sebab yelah percayalah kan tadi ada yang dah makan ataupun mungkin sekarang ni ada yang perut ke lagi kan, tak makan kan. So, okey. Balik pada kita punya cerita. Perkara keempat, bangkit dari terjatuh. Apa teknik yang you kena improve dalam diri you untuk meningkatkan self-discipline? Pertama, avoid temptation ataupun elakkan godaan. Elakkan apa-apa cubaan yang cuba menjauhkan you daripada you punya fokus. Okay? So, simple example, you nak kena elakkan cubaan ni, you avoid lah. Kalau you nampak benda tu ataupun dalam kita punya rutin harian kita nampak benda yang tak baik kan. So kita skip je lah, kita swipe je. Kita jangan lara. Kadang setengah-setengah training kita kan, kita punya leader pun selalu ingatkan kita kan. Biar Tasha saja kan, dia cakap, jangan melara, dia kata. Kita jangan terganggu dekat situ. Sebab bila kita terganggu, kita dah hilang fokus. So lari dah kita punya momentum tu. Okay. So perkara yang kedua, macam mana kita nak bangkit dari jatuh? Forgive yourself, ladies and gentlemen. Maafkan diri kita. Malam ini permulaan dia. Sebelum you tidur, maafkan diri sendiri dulu. Baru you maafkan orang lain. Maafkan orang-orang yang you kenal. Maafkan diri you. Kenapa? Maafkan apa? Maaflah, minta maaflah Hidayat. Sebab malam tadi waktu speaker bercakap, saya lari-lari kan, saya tak fokus. So, maafkan diri you ataupun maaflah diri you sebab you selama ni you terlalu melihat kepada benda yang lain. You tak fokus kepada kejayaan you kan. Maafkan diri you. Sekecil-kecil untuk perkara mendapatkan fokus dalam disiplin, bukan dengan hukuman. Ingat, bukan dengan menghukum. You nak dapatkan fokus, you nak dapatkan disiplin, bukan you hukum orang, tapi you memaafkan diri you dulu. Mungkin you salah, mungkin you ada kelemahan dari segi you membimbing ataupun you nak kongsi orang. Tapi jangan sesekali punish diri. Jangan sesekali meletakkan diri, Allah, akulah yang gagal. No. Maafkan diri dulu. Astaghfirullah. Maafkan diri, mungkin aku tercuai. So, perbaiki diri tu. Okay, dan bangkit. Alright, next. Apa dia? Tell your boss, tell your leaders, tell your seat partners, tell your buddy, tell your spouse,
anything lah yang boleh membantu diri you untuk tingkatkan disiplin diri you. Kenapa? Kenapa penting ni? Sebab ladies and gentlemen, bila you memberitahu benda kebenaran, walaupun itu pahit, tapi itulah sedikit sebanyak yang akan memberikan you ruang dan jawapan kepada apa silap dia. Alright? So kalau you keep silent, you simpan, bila bos, leaders tanya, okay, Encik Dayat semua okay? Okay madam, okay. In fact, sebenarnya tengah beban kan, tengah ada fikiran banyak kerja kan. So, you akan, apa jadi? You akan stressful, you akan tertekan, you akan memencilkan diri, you akan, apa yang step dia, apa akan jadi? You akan lari ya, you akan hanyut. So, never ever do it. After this, you kena bagi tahu betul terang. Alright? Take it in a positive way. You have to be stronger and strong person to tell the truth. Jangan takut. Kalau you simpan, sampai bila nak dapat jawapan? Setuju? Setuju? Setuju. Yeah, alright. Takut je bukan apa. Saya kena check juga kan. Takut saya cakap sorang-sorang. Sorang-sorang pula kan. You take lagging ke apa kan. Alhamdulillah. Thank you Encik Alihan. Alright. So last adalah personal best. Saya selalu cakap. Be the better version of yourself. Kita selalu juga dengar kan. Jadilah orang yang terbaik pada diri sendiri. You nak perform sesuatu goal, you nak dapat sesuatu matlamat, you mesti jadi the best version of yourself. Kalau you tak tahu, you tak kenal tadi diri you macam mana, then you have to see somebody. You have to talk to someone yang boleh dengar you, yang boleh encourage you, ataupun kalau you takut nak cakap, please go and seek for help at the Google ke, dekat YouTube ke kan. Because why? Each person have the other perception. Setiap manusia ada sudut pandangan yang berbeza-beza. So you kena tahu, kenal diri you. Apa yang you nak. Macam mana you nak perbaiki diri you. Kalau tidak, you akan struggle. Alright? So last adalah tenang hadapi stres. Poin yang kelima tu adalah tenang hadapi stres. Apa benda yang you nak apa teknik yang you boleh control, yang you boleh buat untuk meningkatkan self disiplin ni? 3 benda. Macam mana nak tenang menghadapi stres? Pertama, mental vacation ataupun you kena rehatkan minda you. Macam mana cara dia? Pernah tak tengok orang yoga? Kalau saya dulu, saya duduk taman, saya dibesarkan dekat Setiawan Manjung, Kampung Cina, Taman Sri Krishnan. Satu Malaysia kat situ. So, pagi-pagi saya akan nampak ada pakcik-makcik tai chi. Saya akan nampak ada aunty tenang dekat pokok, dia bercakap kat pokok sambil siram. Saya akan tengok mak saya berzikir kan. So, you kena ada meditation. You kena ada cara macam mana nak rehatkan minda you. Apa teknik yang paling senang? You boleh cuba malam ni, ambil satu tempat, ambil 2 minit pun cukup. You cuba dengar nafas you. Cuba fokus, you nafas. You akan rasa perut you naik, kembung kempis. Kan? Walaupun ada distraction, tengah-tengah nak meditation tu, you akan rasa macam ada anak panggil ke, handphone you bunyi ke kan. You try lah, try fokus. Siapa-siapa kat sini, saya percayalah semua tengok cerita Avengers kan. Tengok Hulk kan. Jangan jadi hijau kan. So macam mana dia control dia punya marah supaya dia tak jadi hijau. Macam ni lah cara dia. So kita kena ada istirahat minda. Okay. Alright satu point. Kedua, kita mesti ada mindfulness ataupun kesedaran. Kita mesti ada muhasabah diri. Okay. Kita kena tahu dekat mana cara kita nak baiki kita punya diri sendiri. Kan? Kita nak cakap dengan orang, kita segan, so kita kena tahu. Kita nak control benda tu macam mana. Alright. So, dan terakhir sekali adalah senaman. Senaman ni exercise lah. Kenapa saya exercise ni a part of the way tenang hadapi stres? Tak boleh lah Encik Hidayat. Saya nak bersenam lagi saya stres. Saya nak senam nanti saya rasa fikir saya penat kan. Bukan. Kenapa senaman? Sebab logiknya kan, bila kita bersenam, jantung kita sihat. Perasan tak?
kalau kita dapat apa-apa tasking daripada bos ke ataupun daripada PS contohnya kan, tanya soalan yang bukan-bukan, kita nervous. Jantung kita duk kan. Macam saya lah malam ni kan, nak bercakap di depan 51 orang kan. Tapi Alhamdulillah lah, saya okey steady lah sebab saya pernah bercakap di hadapan 400 orang. Tanpa ada mic 400 orang di padang kawat yang luas. Puan boleh bayangkan lah macam mana. So mungkin suara saya jelas kot. Suara saya jelas ke malam ni? Jelas. Last Jelas one. kan? Alhamdulillah kan. Okay. So kita kena ada senaman supaya kita boleh kontrol kesihatan kita. Satu role model saya Mr. Ken lah kan. Sebab memang dia pun suka bersenam. So hopefully Mr. Ken kena maintain lah senaman tu kan. Supaya dia boleh kontrol dia punya jantung tu lah. Maksudnya bila dapat apa-apa tekanan, apa-apa cabaran, dia tak nervous. Jantung dia control, relax kan. So beat dia cantik. So dia masih lagi boleh berfikir waras. Cuba tuan-puan dalam keadaan nervous, apa you jadi? You akan jadi takut. Betul? You akan ada anxiety, you akan berpeluh, you mula rasa pucat. You tengok anak you ataupun you tengok kawan-kawan you. Bila kena marah, apa dia jadi? Dia akan jadi kecut, dia akan jadi takut. So you kena wake up kan. Kalau kita lelaki ni, kami lelaki ni, kita selalu ajar anggota kami breast up. You kena ke depan, you kena mendada, you kena buka dada je so that you ada satu posture yang menunjukkan diri you sentiasa ke depan. Jangan takut bila ni pegawai datang check, you takut. Macam nama kecil, macam iklan tu lah kat TikTok kan, macam lama macam ke bawah tengok menu tu kan. Macam tu lah. So no, you kena sihat supaya you boleh control. Okay, last kali tips lah, macam mana nak handle stress ni. Siapa boleh type dekat chat box ejaan stres macam mana? Macam mana eja stres? Ini selingan je lah sebenarnya sebab semua fokus tulis nota kan. Macam mana eja stres? Salah. STRESS. You tertinggal ED kat belakang tu. Kan, stres ni sedang kan. Stres kita tenang hadapi. Hadapi ni benda yang dah berlaku. Stres. So sekarang ni you cuba terbalikkan ejaan daripada belakang tu kan ke depan. Apa dia akan jadi? Daripada stres dia akan jadi apa? Dessert. So apa? Kalau you stres, perasan tak? Saya rasa mesti ada dalam kalangan kita ni tuan-puan malam ni, bila stres je pergi cari coklat, pergi cari cookies, pergi cari apa benda. Betul tak? It's not a habit actually. It's the mindset ataupun you punya fikiran untuk you handle stres tu adalah dengan makan tu lah. So nanti you tenang, betul tak? Dia bukan tapi salahnya kita bila kita makan tu kita stres lagi. Kita pula lagi kita cakap aku pergi makan aku aku banyak makan pula. Bukan, sebenarnya badan kita nak hilangkan stres tu, nak avoid stres tu. Okey, so kita kena faham dia punya kaedah tu So itulah 5 perkara yang saya nak highlightkan. So harap ada benda yang saya cakap poin-poin tadi tu you dah take note. Inilah poin utama ataupun bukanlah poin utama, poin tambahan untuk kita tuan-puan tingkatkan disiplin diri tuan-puan supaya tuan-puan boleh menjadi orang yang teratur. Okey, you akan jadi orang teratur, you akan jadi seseorang yang ada matlamat lah, ada tujuan, ada fokus. Okey, supaya every benda yang you nak buat, dia bukan OCD tau. OCD ni lain. Tapi teratur ni bererti you ada fokus. Apa aku nak cakap lepas ni? Kan? Seterusnya apa dia? So you dah tahu. Kalau tidak, macam kita selalu training lah. Kan? Kita buat script, kita buat role play. Kalau kita tak pernah practice benda tu, kita tak pernah cakap benda tu, so kita akan jadi tunggang langgang lah. Otak kita cuba nak tangkap banyak benda. Tapi bila you ada self-discipline, you are structure. Then you akan happy ending lah. Macam you akan enjoy lah your life cycle tu. Alright. So next, Madam Nuri. Ini hadiah saya kepada semua yang hadir pada malam. Belum lagi. Okay. Sebelum saya memberi hadiah kepada semua malam ni, inilah permulaan dia. And thank you again untuk puan-puan, terutamanya Mr. Ken, memberi saya platform ni untuk berkongsikan saya punya pengalaman 20 tahun yang saya dah struggle. So saya kongsi dengan tuan-puan, tak perlu tunggu 20 tahun, saya kongsi malam ni. So you ada 15 minit tadi kan, you buatlah esok untuk you berubah menjadi siapa diri you 10 tahun akan datang. Okay, Alhamdulillah saya 20 tahun saya dah susah, sengsara.
Kan hitam ni, saya ni putih ni sebenarnya. Tapi sebab berkawat kan, asyik berkawat kena denda kan. Saya putih lagi bergigi saya. Kan? Okay. So apa dia? Start with a small step. You kena start. By today, by hook or by crook, you kena start by today. You kena berubah. Kalau you tak berubah, hadiah saya kejap lagi ni saya akan tunjuk. Apa dia? Disiplin memakan masa yang lama, saya cakap. You tak mungkin you akan jadi seorang yang berdisiplin kalau you tak buat apa yang saya cakap ni. Okay. So take the opportunity of this sharing supaya you boleh jadi orang yang sabar dan tekun untuk buat benda ni. Alright, you kena ada momentum. So next is you kena mula dari peringkat yang mudah. You jangan fokus nak mengubah dunia. You jangan fokus kita buat benda yang baik ni. Kita jangan fokus nak ubah Malaysia, semua orang tahu cakap Cina. No. You start kecil. That's why kita pergi dengan 3F dulu. Kan? Kita ada practice partner, betul? Kita pergi yang circle kecil tu dulu. Okay, tak boleh, tak dapat. Kita pergi pula circle yang besar. Dekat social media, kita aim dekat Facebook group. Kita aim dekat Selit. Nampak tak dia punya proses? That's why saya suka kumpulan ni. That's why saya really appreciate the system. Because orang dah, I'm not sure lah who's the man behind this thing kan. But I salute lah. I memang salute because the system already in good matters, in good structure dah. Tinggal kita je nak buat benda tu dengan baik. Okay, last but not least, jadilah nature. Genuinely be yourself. Jadikan dia tabiat dengan pemikiran yang sentiasa berdisiplin. Jangan takut. Kan orang tegur kita, senyum, okay, thank you. Walaupun kita sebenarnya memendam sesuatu, tapi ingatlah tadi tip saya tu. Kenalah beritahu apa yang you pendam selama ni. Okay. Biasa, kenapa orang tegur kita? Sebab orang sayang kat kita. Betul tak? Itu je. Saya punya prinsip macam tu. Saya ni tuan-puan nak mendapat keadaan macam ni yang boleh jadi so-called relax kan. Tak relax juga sebab atas saya ada lagi kan. Adalah bila saya kena marah, saya akan cakap, memang mana patut kena marah. Sebab orang tu sayang kat aku. Kalau dia tak marah aku, macam mana aku nak buat kerja? Saya macam tu je. That's why kalau mak saya pun pelik dengan saya. Dari zaman sekolah, Hidayat ni pelik lah. Kau kena marah, kau gelak. Kan? Sebab saya memang dari kecil kot. Memang bond fokus saya dah ada. Cik, tak adalah kan. Maksudnya saya tak nak serabut. Saya nak fokus satu je. Jadi saya boleh habis sekolah, saya boleh habis kerja, saya boleh bagi kebaikan ke orang, saya boleh buat orang happy, saya boleh buat wife saya happy. Kan? So benda-benda tu lah yang menjadikan saya alhamdulillah sekarang ni fokus, ada disiplin tu. InsyaAllah. Saya tak nampak tuan-puan. Yang nampak adalah tuan-puan yang melihat diri saya. Macam mana benda tu berlaku. So, last but not least, sebelum saya menutupi majlis ilmu ni, inilah hadiah saya kepada tuan-puan dan dia berbalas tau. Saya memberi, tuan-puan pun memberi kepada saya. Ini hadiah saya kepada tuan-puan. Hadiah tuan-puan kepada saya dan puan-puan adalah homework. Ini juga adalah homework. So hopefully Mr. Ken, this is my thought lah kan. Memang my thought betul lah. Because I selalu remember. You start dengan you memberi. So I memberi ini 3 pillars ni, 3 prinsip ni adalah daripada my previous Panglima Tentera Darat lah. 3 prinsip tuan-puan. Tuan-puan nak ingat. Do what you are supposed to do. Ataupun terjemah dia, laksanakan apa yang harus dilakukan. Next, second prinsip is do what you say you will do. Okay, lakukan apa yang dikatakan akan dilaksanakan. Kalau you kata malam ni saya nak tidur pukul 12, you tidur pukul 12. Kan, jangan pukul 12 tu baru you nak buka baju, baru you nak tidur, baru you nak macam-macam kan. No, start from tonight. 3 prinsip ni cuba implement. Last but not least, do what is right. Laksanakanlah perkara yang betul. Problem kita ni biasakan benda yang salah. Maksudnya kita buat benda yang biasa. Biasa tu apa? Biasa bangun lambat, biasa lengah-lengah, biasa tangguh-tangguh. Kan, kalau lelaki kan, biasanya tengok dekat TikTok tu apa kan, orang selalu perli lelaki apa? Buka stokin, sidai kan. Itu yang biasa. Benda tu salah. So kena betulkan dulu benda yang apa yang betul.
then you biasakan. Contoh, dalam sistem kita, kumpulan, dah cantik dah. Kita biasakan dengan every daily training dengan affirmation. Kan, before we start, kita biasakan dengan affirmation. No need, sebenarnya tak perlu. Tapi somehow, because the system need to encourage, need to remind. So, kita buat benda tu. So, hopefully lah, something will change. Maybe, insyaAllah, not today, tomorrow, but will change. I believe benda ni akan berubah. Bukan untuk semua orang, dan mungkin untuk beberapa orang pun syukur Alhamdulillah dah. Benda tu maksudnya bermanfaat dah. So, 3 perkara ni tuan-puan, impact dia apa? You akan berubah. If you fail to do these 3 pillars, 3 prinsip ni, don't ask why, you will be changed. Kamu akan diubah. Sebab kita ada sistem, kita ada seed partner, so seed partner kita akan bantu untuk mengubah kita. But always lah kan, tidak ada sesiapa boleh mengubah diri kita selain diri kita kan. So, start. Make a first step, buat. Okay. So, homework dia straightforward. Saya hanya perlukan tuan-puan untuk bukannya typing ke apa tulis je. Saya minta tolong tulis, buatlah cantik-cantik, nak buat dalam peta minda ke, nak buat dalam bentuk pokok ke, nak buat gambar ke, macam mana. Dalam 3 perkara ini, tuliskan 3 perkara setiap benda. Contoh, laksanakan apa yang harus dilakukan. So, you tulis 3 perkara dalam hidup you, apa yang you nak buat. Ataupun dalam job sekarang ni, apa you nak buat dalam yang you harus buat. Okay, you tulis 3 tu. Sama juga dengan do what you say you will do. Lakukan apa yang dikatakan akan laksanakan. Ataupun dengan cakap mudah ni, walk the talk lah kan. You tulis 3 benda yang you nak buat untuk kehidupan ni. Alright. Dan yang terakhir 3 juga, you tulis perkara yang betul sepatutnya you buat. 3 benda ni. So instead dia apa? Nanti kita punya host lah akan, I'm not sure how the medium, maybe you boleh share atau kita masuk dalam drive ke apa, kita upload dalam kita punya BAKT punya ni ke kan, salah satu aktiviti kita ke. So that you will remember, so you tampal somewhere, you boleh tengok hari-hari ataupun you boleh motivate diri you. Sebab you sendiri yang tulis. Dia tidak ada betul, dia tidak ada salah. You sendiri tulis and benda ni will change. Every day will change. Meaning to say, by generally, hidup you, apa benda you nak buat, sepatutnya buat. Kan? Ataupun hari ini, apa yang you nak buat. Tapi homework ni adalah lebih kepada general. So, hopefully perkongsian ni dapat memberikan satu benda yang baru dalam kehidupan tuan-puan untuk menjadi seorang better person, untuk fokus dan state dia, you ada disiplin. Self-disiplin tu akan terbentuk disebabkan you punya kejayaan, kecemerlangan you mengubah diri you menjadi orang yang lebih baik. Okay? So, gentlemen, ladies, my closing is self-discipline is a daily skill. Kalau you tak buat hari-hari, you akan lupa satu. Kan? Kalau you mula start tinggal, you akan mula lemau dan lama-lama you akan hilang lah. Kan? Kalau you buat, you tahu, you kenal, then you akan mencintai benda tu. Kan? That's why lah kita pernah dengarkan, tak kenal maka tak cinta. So, you buat macam you akan kenal. Oh, this is the way. This is yang sepatutnya buat. Sebab selama ni kita salah. Kita selalu memikirkan strategi. Kita selalu memikirkan strategi kita nak buat macam ni. No. Sebenarnya the first thing is mindset. Mindset kita adalah apa? Apa matlamat kita? Bila kita ada satu tujuan, bila kita ada satu matlamat, ada satu fokus, then the strategy will help you. Strategi ni you ambil kat mana? Oh, dia buat macam ni. Oh, dia buat macam ni. Dia buat itu. Bila kita ambil yang strategi dulu, tak ada tujuan, tak ada matlamat, itu yang kita berbelah bagi tu hati kita. Tengok orang tu macam tu, oh kita pun pergi kat situ. Tengok orang tu kita pergi kat situ. No, that is the strategy. First thing first is mindset, tujuan. Roger so far, ladies and gentlemen? Okay. Oh, nampak Okay, tegur Roger. nampaknya. Roger. Nampak fokus ni. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much. I think the time is limited. And I really appreciate this moment. And thank you once again
Mr. Ken, if Mr. Ken masih ada, and of course to the supervisors, seniors, leaders yang sentiasa memberi dorongan, bimbingan kepada kita semua untuk menjadi lebih baik. Dan harapan saya di atas perkongsian ini, di hari Minggu yang syahdu besok, tuan-tuan bakal menjadi individu yang lebih hebat, lebih bagus, lebih cemerlang. Yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan-kelemahan atau terlanjur kata saya adalah dari saya sendiri. Minta maaf kalau cara penyampaian saya ni tidak kena di hati tuan-tuan dan puan-puan, tapi my mission already accomplished. I have delivered what I supposed to deliver, and I hope I'm very sure I already deliver the right thing to you all. Just that the action is on your hand. Okay, you are going to do what you are supposed to do. Wah, gitu. Alright, thank you very much, ladies and gentlemen. Back to BN Nuri and BN Mira. Thank you. Like momen ke jangan gulit-gulit dekat Encik Hidayat. Terima Hidayat. Wow. Sekejap. Kita nak hadam dulu ke, Bu Amira? Okey. Bik Nuri masih lagi terpaku dekat situ. Tapi kan dekat sini sebab saya rasa kan masih lagi rasa terpaku kan dengan Cik Dayat punya sharing kan. Boleh tak kita minta dua orang dulu, dua orang untuk base sharing. Sebab kan dua orang kalau sharing ni kan kita akan bagi 2,000 point. So just share balik apa yang faham daripada Cik Hidayat tadi ada share dekat kita tadi. So boleh tak? So sesiapa yang nak share kan boleh raise hand. Kita nak bagi 2,000 point. Dia same macam ni. So Lai? Lai. Dua orang je. Tapi kan apa katakan sebelum tu kan kita bagi tepukan gemuruh lah. Tepukan gemuruh pada Encik Hidayat. Okay, momen kita cangsa kulit-kulit dekat Cik Hidayat. Okay, sebab dia berikan kita satu kesedaran. Kesedaran bahawa disiplin diri tu amatlah penting. Okay, bukan setakat untuk kerja tapi untuk orang kata kehidupan sehari-harian kita. Okay. Cik Nuri, maybe kita boleh tanya, ada rasa macam kena ditampar tak? Okay, so nak tanya, ada tak? Ada siapa? rasa tak? Ada, rasa ditampar, ada rasa. Ada, okay. Tapi Bik Tasha dia naik sikit level, dia sepak terus. Wah, tersepak juga. Tadi dia ada bagi tahu dekat chatbox. Terasa disepak Allah tu. Okay, okay, balik siapa boleh kongsikan? Kongsi ada nak dua orang lah. Dua orang sahaja. Dua orang sahaja. Lai? Okay, Lai. Ersan. Cepat, kita nak bagi 2,000 point ni. Siapa yang cakap awal tu? Yes, Mas. Okay. Mas. Lai, Mas. Mungkin Mas boleh kongsikan apa yang Mas dapat. Mas. Boleh share sikit lah. Share sikit je Mas. Apa yang Mas dapat dari sesi perkongsian tadi tu. Saya ke? Okay. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Hidayat. Hidayat kan tadi kan. Very amazed lah, rasa macam diri tu rasa macam dah tersasar sebab dia kata, saya ingat yang banyak-banyak tu saya ingat sebenarnya dia macam fokus tu satu titik. Baru yang bila dengar satu titik baru saya perasan. So saya tak nampak titik tu sebenarnya. Wow. Mira, titik tu dalam, deep tau. Dia tak nampak. So kita pun tanya, kita nampak titik kita tak kat mana? Betul. Sangat deep. Sesi Mas, terima kasih dengan perkongsian tu. Betul. Ada seorang lagi nak cuba. Seorang lagi. Elis. Lai, dengar test. Dengar Elis. Okay. Untuk malam ni saya dengar sharing Cik Hidayat, saya rasa terpukau dan terpaku. Kenapa? Sebelum ni bagi saya fokus mendisiplin memaafkan diri itu tidak sejajar yang sebelum ni. Maksud saya kalau saya disiplin sampai satu tahap saya berhenti. Tapi dengan ada tim kun-kuan yang dalam grup ni, terutama kita punya BM besar yang
yang ada ni, saya dapat mendisiplinkan diri, dapat memfokuskan diri, dan saya dapat satu lagi kekuatan untuk hilangkan stres tu. Setiap hujung minggu masuk PA punya training. Itulah saya rasa seronoknya. Setiap minggu dapat jumpa kakak-kakak dan yang dalam ni. Terima kasih banyak. Dapat satu ilmu, dapat lagi sharing. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Lawan bagi chance guli-guli dekat Alice. Alice. Tahniah, Alice. Sebab kita manusia biasa kan, bila kita buat sesuatu perkara tu, kita nak minta konsisten, nak harapkan konsistensi, tapi dalam masa sama tiba-tiba kita akan terbantut di tengah jalan, terhenti. Sebab apa? Sebab waktu tu kan kita dah mula doubt dengan diri kita sendiri. Sebab kita tak nampak apakah yang kita buat ni menuju ke capaian kita yang sebenarnya. So that's why dekat Kungkuai ni, bila ada seat partner tu, seat partner kita lah yang bantu tengok kita, menilai kita. Adakah kita di track yang benar. So kita boleh share sebenarnya dengan kita punya seat partner tu. Macam Cik Hidayat kongsikan, seat partner tu kalau dalam AMI dia ada buddy-buddy system kan, mentor-mentee. So kita dekat Kungkuai ada seat partner. So kita dengan seat partner kita tu boleh tahu, okay, dia boleh orang kata bagi teguran, nasihat kat kita, adakah kita konsisten, disiplin kita tu okay ke tak. Agak-agak tersasar, dia yang akan tegur kita. So sistem dekat Kungkuai tu dah cantik dah. Kan? Jadi kita sama-samalah memanfaatkan dan buat apa yang patut kita buat, seperti yang Cik Hidayat kongsikan tu. So Mira, homework yang Cik Hidayat bagi tu, dia suruh buat peta minda lah, buat guna pokok lah, everything tu kan. Dia tak suruh type tau, dia suruh tulis. Itu yang saya suka tu. Kenapa tahu saya suka? Sebab Mr. Ken selalu pesan, orang berjaya dia akan tulis untuk ingat. Orang berjaya akan tulis. Jadi, buatlah tugasan yang Cik Hidayat dah bagi tu. Buatlah peta minda ke apa, jawab 3 soalan tu. Setiap satu tu kita bagi 3 poin. So, kalau dah siap kerja sekolah tiba, dah buat tugasan tu, nak submit kat mana tu, Bi Amirah? Okay. So kita submit dekat dalam group Brand Ambassador Workshop. Tapi kan boleh tanya sekali lagi tak untuk due date tu nak bila? Sebab biasanya ada due date kan, sebab nanti kita akan bagi setiap orang ni kan, kita bagi yang 3 lah the best. Kita bagi 2,000 point. So kita nak submit dekat group Brand Ambassador Workshop kan, cuma due date bila? Due date kalau hari apa je? Due date kita nak bagi, kita bagi dia by Monday lah. Esok kan hari Minggu. Diorang semua cuti kan. Pukul 11.59 malam. Macam tu ke? Boleh. Okay. So untuk due date homework adalah pukul 11.59 malam hari Isnin. Okay. So dekat sini kan saya rasa masih dalam mood disiplin kan. Apa kata kita teruskan dulu untuk kita punya agenda kan. Kita nak menyerahkan sijil untuk kita punya leader dengan guest speaker dekat sini. So sangat-sangat saya rasa macam untuk malam ni kan masing-masing macam masih lagi in mood. Disiplin. Okay. So kita nak serahkan dulu sijil untuk hari ni kan. Boleh tak kita nak menjemput kita punya BL Nuri. So BL Nuri. Ya. Okay lah. Kita nak serahkan sijil kepada BL Nuri kan. Kita takat gambar dulu. Boleh. Jom. Right. BL Nuri and BL Mira ke? Okay. So, thumbs up. Okay. 1、2、3。好了，恭喜BL Nuri. Okay, so gosip to BL Nuri. So kita nak menjemput kepada Cik Hidayat. Cik Hidayat naik ke pentas sekali lagi untuk terima sijil. Okay, Sekejap. Okay. So, get ready. Smile. 1、2、3。
Okay, so Syekh tu BL Dian. So go situ Cik Hidayat. So dekat sini kan kita nak umumkan juga, dekat sini kan kita ada most active participant yang sentiasa bagi reaction dekat kita kan. Betul. Kita nak bagi diorang penghargaan. Bik Nuri tadi kan kita dah Sebab janji tu kan. betul kita dah janji dan kita dah cakap dah. Kena open video, kena open mic, kena take note lah, kena aktif kat chat box. So kita akan bagi 2,000 poin dan juga sijil penghargaan kepada kita punya 3 most active participant. Okay Kita dah Mia. umumkan lah ni. Kita dah Baik, ready kita kan? umumkan. Okay, Get ready? so Like. kita umumkan untuk yang pertama most active participant adalah so go situ baru je tadi sharing tadi. Baru sharing tadi. Mas Linda. Yay. Okay. Kongsi. Alright. Kita buat thumbs up. Thumbs up. Double thumbs up. Okay. So, ready? And okay, kongsi untuk Mas. Kongsi Mas. Okay, kita nak umumkan yang kedua pula Bik Nuri. Yang kedua aktif dekat kita punya workshop malam ni. Malam ini. Lain Sempat kita Kak sekali Nasrin. lagi Kongsi Kak Nas. Double thumbs up juga kau? Okay. Smile. 1、2、3。好了，恭喜Nas。 untuk kongsi tu Kak Nas. So last untuk active participant malam ni kan. Tak lain tak bukan adalah so kongsi tu Syah. Syamila. Okay. Lain naik ke pentas untuk terima sijil. Okay. Thumbs up. Okay. Double thumbs up. 1、2、3。Okay, 好了，恭喜untuk Syah。 Kongsi Syah. Untuk malam ni lah most active participant and then thanks to again lah to Bik Nuri dengan Cik Hidayat and team THP. So dekat sini kan sebelum kita nak bagi untuk OTP punya malam ni boleh tak buat cinta waswaitau sikit? So saya tahu masing-masing tengah mood disiplin kan. Kita bagi cinta waswaitau sikit. Apa yang hari ni kita belajar? Share Cinta waswaitau apa yang kita belajar hari ni. Cinta waswaitau tau. Bukan yang homework tadi tu. Homework tadi tu tulis. Yang mana orang kata color pensel dah habis ke, warna dah habis ke. Besok hari Minggu boleh pergi kedai kan. Pergi kedai Eco ke DIY ke, belilah kan. Color yang lawa-lawa tu tulis. Buatlah. Sebab kita nak tampal. Kan. Apa ni Encik Hidayat tadi pesan, tampal untuk kita nampak dan ingat supaya kita boleh remind diri kita tu kan. So buat elite upload cantik-cantik. Nanti share tau. Okay, so yang ni kita hantar 今天我学到. Kita hantar 今天我学到. Sambil-sambil tu kan Bik Nuri kan mereka buat cinta waswaitau kan. Kita nak menyeru seramai 51 orang ni kan jemput hadir untuk esok. Kita ada training. Esok pagi training kita. Betul. Terima kasih Bik Amira ingatkan. Esok pagi kita ada daily training jam 9:30 pagi. Okay, semua boleh join, boleh datang untuk daily training kita 9:30 pagi. Santai-santai saja training untuk kita bantukanlah. Start lama 1 jam je. 9:30 pagi hingga 10:30 pagi. Okay, esok jangan lupa dekat mana link Zoom yang sama